السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على الله توكلنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk menyambung lagi kita punya daurah tafsir Suratul Hajj pada ayat yang ke-12. Kuliah kita yang lepas kita telah sebut berkenaan dengan beberapa dalil yang disebut, di antaranya berkenaan dengan mereka yang mereka hanya berpegang dengan kedegilan dan kedurhakaan, ayat nombor 9 tu, tanpa hudan dari wahyi, tanpa bighairi ilmin, tanpa pengetahuan, dan juga tanpa dalil naqli, disebut pada ayat yang ke-8. Maknanya mereka lawan Nabi SAW dengan yang tidak berdalil. Jadi itu merupakan salah satu daripada apa yang ada dalam jiwa mereka, lawan dengan secara membuta tuli, dengan tidak ada dalil yang dibawa. Pada malam ini kita datangkan ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Ada beberapa zajrun, beberapa zajrun itu teguran Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang ke-12 ni merupakan zajrun yang ketiga di dalam suratul Hajj yang kita bacakan ini. Jadi insya-Allah kita baca sama-sama mula ayat 12 hingga ayat yang ke-18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ذلك هو الضلال البعيد. ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. لبئس المولى ولبئس العشير. لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري من تحتها الأنهار.
إن الله يفعل ما يريد إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء Baik, ini adalah zajrun yang ketiga, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan kebodohan manusia ni menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-12. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa la yanfa'u. Dia menyeru selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak boleh memberi manfaat kepadanya. Dia sebut dia menyeru menyembah makhluk-makhluk yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat membahayakan, beri mudarat
dan tidak dapat mendatangkan kebaikan kepadanya, itulah kesesatan yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni. Allah sebut manusia yang seru selain daripada Allah, yang mana apa yang mereka seru tu nak beri manfaat pun tidak, nak beri mudarat pun tidak. Jadi kalau manusia tahu sesuatu perkara yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak juga mendatangkan mudarat kepada dia, maka kita boleh faham di situ benda yang sia-sia dia buat, benda yang sia-sia. Kita sebut satu perkataan sia-sia ni maknanya untung pun tak dapat, apa pun tak dapat, sia-sia. Malahan itu dari sudut dunia lah, dunia. Tapi sebenarnya perbuatan itu perbuatan yang merugikan dia di negeri akhirat. Jangan silap faham bahawa benda yang dia buat ni pahala pun tak dapat, apa pun tak dapat. Tidak, dosa pun tak dapat, tak, tetap berdosa kerana mensyirik ke Allah Ta'ala. Cuma ma la yadurruhu, tidak memberi mudarat kepada apa yang disembah, wala yanfa', dan tidak memberi manfaat kebaikan terhadap apa yang dia seru. Dzalika huwa ad-dalalul ba'id. Allah Ta'ala gazet satu perkara, dzalika, yang demikian itu, ad-dalalul ba'id, kesesatan yang amat jauh. Kalau kita tengok di dalam Al-Quranul Karim, apabila sebut perkataan sesat, mesti banyak. Dalal, dalin, maknanya sesat tu banyak perkara. Dallun, dallun makna sesat. Ad-dalal, kesesatan yang banyak. Az-zul, makna kegelapan. Az-zulumat, makna kegelapan-kegelapan. Berdasar kepada apa yang disebut oleh Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumat. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah Ta'ala yang memimpin orang beriman ini, yukhrijuhum, mengeluarkan mereka minaz zulumat, daripada kegelapan-kegelapan. Maknanya jalan sesat tu banyak. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sebut bahawa umatku ni berpecah pada 73. Mana banyak juga, tapi satu saja. Balik pada ayat tadi, yukhrijuhum minaz zulumat, kegelapan-kegelapan yang banyak cabang kesesatan, ilan nur, kepada cahaya. An-nur disebut satu je, bukan al-anwar, cahaya-cahaya, tapi nur satu je. Satu bermakna jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan hadis tadi juga, Nabi kata satu sahaja, hum ahli sunnati wal jamaah, mereka itu ahli sunnah wal jamaah. Zalika huwa ad-dalal, itulah kesesatan-kesesatan ba'id, yang jauh. Jauh ni maknanya kalau orang tu dekat dengan kita, kita mudah memperbetulkan dia sebab dia dekat. Dekat. Tapi kalau jauh tu kita panggil, kalau kita jerit pun kita panggil dia, belum tentu dia dengar. Sebab jauh. Allah nak gambarkan bahawa susah sekali dia nak balik kepada kebenaran, sebab dia berada pada kesesatan yang amat jauh. Boleh faham tak ni? Kalau dekat, kita panggil gitu je, bisik pun dengar, dekat. Tapi kalau jauh tu, kita panggil dia tu, belum tentu lagi dia dengar panggilan kita tu. Nampak ni? Belum tentu dia dengar lagi panggilan kita. Kalau kita panggil, jauh dia duduk. Maka kalau kita sesuai dengan ayat ni, ad-dalalul ba'id, maknanya dalal, sesat yang jauh, yang mana kita sebut kepada dia benda benar tu, seolah-olah kita bercakap dengan dia pada benda yang jauh. Dia dekat je dengan kita, tapi dia nak melekat untuk mendapat kebenaran tu, seolah-olah kita beritahu dia daripada tempat yang jauh. Oleh kerana sesat dia tu sesat yang amat sangat, dia panggil sesat yang amat sangat. Kalau orang tu kata nak pergi cari rumah orang ni, tiba-tiba dia pergi masuk, tiba-tiba dia tanya orang, jauh dah awak ni, dekat 50 kilo dah ni, sesat ni. Tak apalah, boleh tanya orang tengah jalan, ya, walaupun sesat jauh.
akhirat ni, ilmu berkenaan dengan akhirat, berkenaan akidah ni, orang yang disesat dengan kesesatan yang jauh, bila kita sebut kepada dia kebenaran, makna belum tentu lagi dia akan terima ataupun tidak. Sebagaimana kita panggil orang dengan panggilan orang tu duduk jauh, belum tentu lagi dia dengar ataupun tidak. Boleh nampak ni? Ni bahasa Al-Quran, ad-dalalul ba'id. Baik. Ayat yang ke-13, Zajrun yang keempat. Zajrun yang keempat. Allah Ta'ala sebut, yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih labi'sal maula wa labi'sal ashir. Baik. Kata Allah, dia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudaratnya lebih dekat daripada manfaatnya. Mudaratnya lebih dekat daripada manfaatnya. Menyeru menyembah makhluk ni, perbuatan demikian mudaratnya lebih dekat daripada manfaat yang diharapkan. Dia seru ni, dia mengharapkan manfaat, bukan dia harapkan mudarat. Orang yang menyeru selain daripada Allah Ta'ala ni, dia menyeru kerana nak dapatkan manfaat. Tapi sebenarnya manfaat yang dia dapat itu tidak. Sebaliknya, darruhu aqrabu min naf'ih. Mudarat yang didapat, mudarat yang paling besar sekali, itu masuk neraka dan kekal. Itu kata mufassir, mudarat yang paling besar sekali masuk neraka dan mereka kekal dalam neraka itu. Itu mudarat paling besar. Mudarat dalam banyak-banyak mudarat ni, masuk neraka paling bawah sekali dan kekal neraka kerana syirik pada Allah Ta'ala. Mereka seru ni kerana mereka nak manfaat, mereka minta perlindungan, itu manfaat lah. Mereka minta pertolongan daripada apa yang mereka seru, mengharapkan liman darruhu aqrabu min naf'ih. Tapi Allah Ta'ala sebut sebenarnya aqrabu min naf'ih, ad-darruhu aqrabu min naf'ih, mudarat tu lebih dekat daripada manfaat. Dia duk rasa dia seru dapat manfaat. Bagaimana orang duk seru roh-roh wali-wali dalam kubur tu lah, dia rasa bahawa wali-wali tu boleh tolonglah dia, wali-wali itu boleh menjadi wakil di antara dia dengan Allah Ta'ala. Itu manfaat dia fikir. Tapi Allah Ta'ala kata tidak, darruhu aqrabu min naf'i, mudarat dia lebih daripada manfaat yang dia minta itu. Bukan bermakna ada manfaat, tidak, jangan silap faham. Kalau kita baca ini, mudarat lebih dekat daripada manfaatnya, makna ada manfaat lah. Sebagaimana orang pernah baca ayat pengharaman arak tu, yas'alunaka al-khamr wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Itu merupakan kekejian yang besar tapi ada manfaat pada manusia. Tapi manafi'u lin-nas, manfaat dia sikit, mudarat dia banyak. Dah boleh minum arak dah, manfaat sikit, kita nak sikit tu. Dan kalau kita faham ayat ni dengan faham cara lagu tu, salah lah. Manfaatnya, maknanya dia tu ada manfaat? Tidak. Manfaat pada diri hak tukar fikir tu, di sisi Allah tak ada apa. Tapi orang hak tukar fikir tu, dia rasa bahawa manfaat lah, kerana apa yang disuruh tu boleh tolong dia, apa disuruh tu boleh orang panggil mendekatkan diri dia dengan Allah Ta'ala. Manfaat hak dia cipta sendiri, manfaat bid'ah hak dalam kepala dia tu, kalau dia tak ada apa pun. Macam orang duk buat benda bid'ah lah dah. Orang duk buat benda bid'ah ni, dia kira manfaat tu ada lah, sebab tu dia buat. Kalau tidak, tak ada manfaat, dia pun tak buat. Manfaat hak dia fikir menggunakan kepala otak dia sendiri, bukan berdasar kepada wahyu. Manfaat dan mudarat yang orang mukmin pegang, yang orang pegang sunnah Nabi ni, berdasar kepada Nabi. Berdasar kepada Nabi. Nabi sebut satu perkara yang bermanfaat, maka manfaatlah dia. Nabi sebut pada satu perkara yang mudaratlah dia. Walaupun pada akal kita ni dapat manfaat yang besar, tapi Nabi kata mudarat. Mudarat kat mana? Adalah sebab apa jadi mudarat tu. Itu Islam yang kita kena faham daripada Nabi SAW. Jadi mudarat dengan manfaat ni bukan menggunakan akal saja, tapi mudarat dan manfaat ni kena berpandu kepada wahyu. Baik, kalau nak bincang bab fiqh banyak lagi. Mudarat besar, mudarat kecil. Bila berjumpa dua-dua mudarat, ini mudarat kecil, mudarat besar. Bagaimana dibincanglah fiqhud daulah. Fiqhud daulah, fiqh kenegaraan. Orang yang masuk pilihan raya, contohnya dah, bayar duit deposit tu, kalau kalah tu hapus deposit tu, judi. Tapi itu mudarat. Tapi mudarat macam mana yang boleh siapa nak masuk pilihan raya ni
mudarat macam mana yang timbul yang lebih besar lagi daripada mudarat yang hapus deposit tadi. Mudaratnya kalau tak masuk ni jadi negara mungkin diperintah oleh orang yang tak betul apa semua sekali, itu fatwa daripada sudut politik. Nak pakai mau pakai, nak pakai tak mau pakai pun sudah tak apa. Orang tu kata saya tak mau pakai, Ustaz, tak mau pergi mengundi, tak apa, tak ada masalah, ikut demo lah. Cuma nak sebutnya mudarat. Bila berjumpa mudarat yang lebih besar dua perkara, maka kita kena utamakan mudarat yang memberi kesan yang kecil nak banding mudarat yang memberi kesan yang besar. Kita nak satukan dua kawan kita ini, kita terpaksa menyatukan dia dengan tipu helah. Tipu helah yang kita buat ni mudarat, berdosa. Tapi mudarat yang lebih besar lagi, dia dua orang sampai tak berkawan, sampai putus silaturahim, itu mudarat yang lebih besar. Maka kita pun buatlah mudarat kecil nak menyelamatkan mudarat yang besar. La darar wala dirar, la darar wala dirar, itu di antara benda yang disebut oleh ulama usul fiqh kita. La bi'sal maula wala bi'sal ashir. Sesungguhnya kata Allah, yang diserunya itu sejahat-jahat kawan. Allahu akbar. Yang seburuk-buruk penolong, seburuk-buruk sahabat qarib ialah makhluk yang diseru, yang disembah itu selain daripada Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala guna perkataan ashir, la bi'sal maula wa la bi'sal ashir. Ashir ni maknanya orang yang duduk sekali dengan kita. Wa ashiruhun, biasanya Allah Ta'ala guna perkataan untuk isteri lah dan keluarga, dan gaulilah mereka, contohlah perkataan ashir ni. Tapi Allah Ta'ala sebut juga perkataan la bi'sal maula wa la bi'sal ashir, maksudnya orang duduk sekali dengan kita macam keluarga kita. Maknanya syaitan yang diseru ni, rapat tak rapat dia dengan kita tu macam keluarga. Perkataan keluarga ataupun teman yang rapat ni kita lebih dengar daripada perkataan orang luar. Kita berkawan ramai, tapi kawan yang paling rapat dengan kita tu lebih kita dengar daripada kawan yang jauh dengan kita. Keluarga kita lebih kita dengar berbanding daripada orang yang luar daripada keluarga kita. Tapi dalam ayat ni Tuhan sebut bahawa yang kamu seru tu sejahat-jahat pendamping kamu. Kamu seru kerana mengharapkan kebaikan yang Allah Ta'ala akan bagi. Tapi sebaliknya yang kamu seru, yang kamu jadi kawan itu adalah sebaik-baik seburuk-buruk kawan. Kerana syaitan bukan jenis boleh buat kawan. Syaitan bukan jenis boleh buat keluarga, boleh buat sahabat, kerana dia sendiri telah pun diisytiharkan oleh Allah Ta'ala sebagai adu. Inna syaitana lakum aduun, musuh, fattakhidhuhu aduwa, maka kamu kena ambil dia sebagai musuh. Allah Ta'ala telah isytihar syaitan sebagai musuh, manusia jangan ambil sebagai kawan. Kerana kalau dia ambil sebagai kawan, dia telah meletakkan bahawa itu sebenarnya musuh Allah sebagai kawan dia. Itu bahayanya. Allah Ta'ala akan masuk bersama kawan dalam neraka. Auzubillah. Ayat nombor 14. Ayat ini at-tabsyir ukhrawi, berita gembira berkenaan dengan akhirat bagi mereka yang yakin dengan akidah tauhid dan mengamalkan amal yang soleh. Kita tengok, innallaha yadkhulul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah, sungguhnya Allah akan masukkan orang beriman dan mengerjakan amal soleh dalam syurga yang mengalir sungai, di bawahnya sungai-sungai. Ini ayat ni biasa saya tafsir dah. Orang yang dimasukkan ke syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, dua perkara. Amanu, kan mereka beriman, lawannya tidak syirik. Wa amilus salihat, beramal dengan soleh, maka tidak bid'ah. Kaki-kaki bid'ah jangan duk harap nak masuk syurga lah. Sebab dua syarat ni, amanu wa amilus salihat. Bila sebut je amilus salihat tu maknanya amal yang bertepatan dengan Nabi. Tak ada syarat kedua ni, syarat syurga tidak ada bagi dia, walaupun dia amal banyak mana sekalipun, dia hebat macam mana sekalipun, tapi tidak as-salihat, tidak elok, tidak baik menurut pandangan Nabi SAW.
menurut cara Nabi SAW. Maka amal dia pecah kepala semayang, berbekok kaki pun, tapi benda itu tidak diamal oleh Nabi, maka tidak boleh sama sekali dan dikira sebagai tidak salihat. Sebaliknya amal yang dia buat tu dikira dalam benda-benda yang berdosa kerana dibuat dalam keadaan tidak dibuat oleh Nabi. Orang panggil buat benda bidah. Semayang teman jenazah lah macam-macam. Kalau mati kita semayang teman dalam kubur, kita semayang tu hadiah ke dia, macam-macam. Orang dah ajak, pasal apa dia nak semayang? Orang kampung malas semayang, upah Tok Lebah semayang. Jadi Tok Lebah dah mata kedara hasil ni. Kalau saya sebut begitu punya kasar lah tak? Tapi memang betul lah. Tok Lebah tak makan hasil ni lah. Hasil tulus-tulus semayang teman, hasil tolong baca Quran, hasil tolong tunggu kubur. Tok Lebah tak ada kerja apa. Bismillah. Sebab tu untung jadi Tok Lebah bid'ah ni. Kalau Tok Lebah sunnah ni tak apa untung sangat ni. Duit habis ada lah. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Allah akan berbuat mengikut dia kehendaki. Allah buat apa saja yang dia hendak, termasuk memuliakan orang yang taat, menghinakan orang derhaka, Tuhan boleh buat. Semua ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nak masuk syurga mana, kelas berapa, Allah Taala boleh tentukan. Tapi kena ingat satu ayat, Allah Taala tentu berdasarkan amal manusia. Berdasarkan amal manusia. Kalau kita baca hadis Nabi SAW tu yang sejekal lagi nak masuk syurga, tiba-tiba Tuhan lempar neraka. Sejekal lagi nak masuk neraka, Tuhan lempar syurga. Hadis ni banyak di bahas oleh ulama. Di antaranya ada yang menyebut bahawa berkaitan dengan keikhlasan. Keikhlasan. Ikhlasnya seseorang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang amal banyak tu sejengkal lagi nak masuk syurga, mungkin tak ikhlas. Tuhan lempar dalam neraka. Sebab tidak dikira amalan yang tidak ikhlas. Ama umiru illa liya'budullaha mukhlis. Kita kena ingat tu. Sungguhnya Allah Ta'ala perintah satu perkara kepada kita semua ni, beribadah mukhlis, dengan ikhlas. Ikhlas salah satu daripada syarat untuk Allah Ta'ala terima ibadah. Mungkin tak ikhlas. Sedekah lagi nak masuk neraka tapi Tuhan lempar syurga, mungkin dia ikhlas ada satu benda yang Tuhan berkenan dengan dia, yang Tuhan nak bagi dia syurga. Jangan kita jadi golongan qadariyah dan sebagainya. Kita buatlah apa pun, kalau Tuhan tentu situlah tempat dia. Lalu kita tak payah buat apa-apa, hiduplah ketentuan Allah Ta'ala. Mana boleh jadi qadariyah. Itu perkara-perkara yang akidah yang perlu kita faham. Perkara-perkara ni kita nak faham hasil daripada ayat Quran ni, kita tengok terjemahan dia, apa ni yang diterjemah oleh para ulama, para sahabat faham macam mana, baru kita faham. Jangan kita faham seorang-seorang. Tak betul kita faham seorang-seorang ayat Quran ni. Kalau tak faham, kita kena tengok kefahaman sahabat. Kalau kita faham seorang-seorang yang menyebabkan berlaku fikrah-fikrah yang duk ada tu, yang duk baca ayat pasal Nabi, nak tengok Nabi lah macam mana Nabi. Dah sekali wujudnya golongan-golongan yang melantik Tok Guru jadi Nabi kahar bagi Nabi Melayu. Dah tiba-tiba letak jawatan, dakwa di mahkamah letak jawatan jadi Nabi. Dia ingat Nabi ni macam Perdana Menteri, boleh letak jawatan, ambil jawatan. Nabi ni bukan macam wakil rakyat, bukan macam menteri boleh letak jawatan. Mana ada Nabi letak jawatan lah sejarah Nabi-Nabi ni. Oleh kerana kena dakwa di mahkamah letak, dan ada pengikut. Pengikut dia bukan orang main-main. Pengikut dia ada orang yang cerdik-cerdik daripada sudut keduniaan. Ada engineer, Ayah Pen pun begitu juga, tak jumpa cari Tuhan. Last sekali dia jadi Tuhan. Agama Hindu mempercayai, ada sebahagian Hindu tu mempercayai Ayah Pen ni jelmaan dewa daripada langit. Lepas tu dia bakal sembah. Apa dia punya kelebihan saya pun tak tahulah. Tapi ini semua tak jumpa cari Tuhan, tak jumpa cari Nabi. Kita nak jumpa cari Allah Ta'ala, kita baca ayat Allah Ta'ala, jumpalah cari. Kita nak jumpa cari kehidupan Nabi, kita nak ikut Nabi, kita baca macam mana Nabi itu memahami ayat Allah Ta'ala, dan Nabi memahamkan para sahabat berkenaan dengan Al-Quran. Baru kita jumpa. Kita jangan faham sendiri. Kewujudan golongan sesat dalam memahami ini kerana apa? Kerana mereka duk faham dengan sendiri. Mereka tidak faham mengikut kaedah yang disebut oleh Nabi SAW. Ayat yang ke-15 adalah Zajrun yang kelima. Zajrun yang kelima. Baik. Man kana yazunnu
allan yansarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyangka bahawa Allah sekali-kali tiada menolong di dunia dan akhirat. Allah. Siapa yang menyangka bahawa Allah tidak sekali-kali akan menolong Nabi Muhammad dalam dunia ini ataupun akhirat kelak. Ada beberapa pendapat dan beberapa maksud berkenaan dengan ayat ni. Ada beberapa penafsiran yang kita baca. Kita tengok perbincangan ulama berkenaan dengan ayat ni. Yang pertama, untuk cuba memahami, kita boleh bayangkan seorang lelaki yang mahu menjaga agamanya dan berkhidmat untuk jaga agamanya dan memperbaiki dirinya, tapi mungkin tak nampak tangga kejayaan tu macam mana. Cuba nak dakwah, cuba nak apa, mungkin dirasanya ilmu tak bertambah walaupun sekian lama, ataupun peningkatan pada dirinya tidak berlaku. Mungkin yang baca Quran, yang tadabbur Al-Quran, tapi tak rasa apa-apa daripada usaha dia, tapi tak berjaya juga. Lalu dia mula putus asa. Dia mula putus asa, dan putus asa dia tu dia rasa Allah Ta'ala tak bantu dia. Allah Ta'ala tak bantu dia. Memang manusia mempunyai perasaan begitu. Apabila satu demi satu masalah yang menimpa dia, bila dia nak sebut benda betul, orang duk sekat, orang tak bagi tu, tak bagi ni, mungkin dia rasa bahawa ke tak betul aku sebut ni. Dia mari perasaan begitu. Perasaan itu juga ada juga pada Nabi SAW. Bukan pada orang biasa, pada Nabi pun ada. Yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa jangan bimbang wahai Muhammad, kamu ini berada pada tapak yang kukuh di sisi aku. Anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Muni Muhammad la surah Asy-Syura. Anna lahum qadama sidqin, qadama tapak. Tapak kebenaran yang kukuh. Peling muni wahai Muhammad, peling yang kukuh di sisi aku. Marilah tolak apa pun tak rebah, mari angin macam mana pun tak rebah. Tak rebah kerana apa? Kerana aku bersama dengan kamu. Semangat sikit Nabi. Tapi dalam ayat ini Tuhan sebut falyamdud bisababin ilas sama. Hendaklah dia merentangkan tali ke langit. Ni nampak. Perumpamaan yang digunakan adalah tali. Dan tali dimaksudkan tali Allah lah. Tali Allah. Tali Allah bermaksud tali yang panjang. Hujung sini kita, hujung sana Allah Ta'ala pegang. Kemudian Allah Ta'ala suruh panjang tali itu, bermaksud naik ke atas, iaitu dengan memperbaiki diri kamu. Summa liyaqta, kemudian hendaklah dia memotongnya, kemudian hendaklah dia lihat. Allah Ta'ala suruh putuskan tali itu, tetapi tidaklah membahayakan diri. Bahaya diri ke tak? Hal yudhibanna kaiduhu ma yaghis, adakah usaha itu dapat melenyapkan dan menyakitkan hatinya? Maksudnya sini, kalau mereka putuskan tali dan mereka jatuh ke bawah, adakah kerisauan yang rasai itu pada mula-mula itu akan hilang? Tentu tak hilang. Duk risau situ juga. Ini Allah Ta'ala buat perbandingan. Mulu tali, aku ulu tali, mu pegang pada tali itu. Sampai tengah-tengah, mu kerak. Bila mu jatuh, bila mu jatuh tu, perasaan kamu tadi rasa macam aku tak sokong kamu tu, hilang ke tak? Tak hilang. Ni Allah Ta'ala nak bagi tahu, manusia yang ketika mana dia hiduplah keadaan berputus asa, dia buat satu perkara yang di luar daripada kawalan dia, sama ada dia bunuh diri ke, dia buat kerja gila ke, adakah hilang masalah tu? Tak hilang. Jadi kamu kena hadap. Kena hadap masalah tu maknanya. Bukan kamu ambil cara untuk nak buang masalah, shortcut, orang panggil shortcut. Sama ada masalah sekarang ni kita nak pergi ke syurga Allah, jalannya berliku, kena ikut sunnah Nabi, kena mengaji, kena apa. Tiba-tiba kita ambil jalan shortcut. Duk rasa serabut dah ni, nak pergi ke syurga ni, begini, ambil jalan shortcut masuk syurga. Amal zikir ni, amal tarekat ni, dapat begitu, dapat jadi wali syurga. Begitu ke jalan syurga? Dah. Bukan shortcut.
Begitu juga dengan orang yang mempunyai putus asa. Putus asa. Perasaan putus asa tu mari rasa macam Allah Ta'ala tak tolong dia. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau aku sendiri pun pegang tali dan mau pegang tali alik bawah tu, lepas tu mau panjat, mau potong tali dengan kamu jatuh, hilang ke tak perasaan tu? Tak hilang juga. Tak hilang juga. Jadi jangan kamu fikir cara kamu menyebab kamu putus asa. Kamu kena fikir ikut cara aku, hai manusia. Baik. Tafsiran yang kedua berkenaan dengan ayat ni, itu manusia yang tidak yakin ya Allah akan menolongnya, maka dia telah berdoa kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tawassul, dia berdoa, dia tak minta terus dengan Allah Taala. Seolah-olah kemudian dia memasang tali ke bumbung rumahnya, kemudian dia menjeruk lehernya sendiri. Adakah membunuh diri itu dapat menghalang kemarahan Allah Taala? Karena tidak menolong dia? Tak juga. Itu tafsiran yang kedua. Dia berdoa pada Allah Ta'ala, tiba-tiba Tuhan tak terima. Bila tak terima, adakah dia nak bunuh diri? Dan bila dia bunuh diri, itu makna Tuhan tolong dia? Tak. Ni jalan Tuhan bagi perumpamaan orang yang jahil agama ni berharap selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada tafsiran yang ketiga. Allah Ta'ala beri kiasan kepada Arab Mekah yang marah kepada Allah kerana tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala suruh mereka ikat tali naik ke langit, kemudian potong tali itu. Tali yang Allah Ta'ala tolong Nabi itu, kerak sendiri. Boleh ke tak? Maknanya Allah Ta'ala akan tetap tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tafsiran yang ketiga. Tiga-tiga ni betul belaka. Tiga-tiga ni semua betul. Bagi orang yang putus asa, jangan ambil tindakan sendiri. Bila ambil tindakan sendiri, sama ada bunuh diri ke apa, ke tidak menerusi tindakan menyelesaikan masalah, tapi bertambah masalah lagi. Bertambah masalah lagi. Bagi orang yang rasa Allah Ta'ala tak tolong dalam dakwah ni, kena ingat satu perkara. Perasaan tu perasaan mari daripada diri sendiri. Sebab satu lagi ayat Allah, wala yansurannallahu may yansuruh. Mereka yang menolong agama Allah, Tuhan akan tolong dia. Kena yakin dan kena pegang, jadi kunci benda tu sampai bila-bila. Orang tak mau tolong tak apa, tapi Allah Ta'ala tolong. Perasaan rasa Tuhan tak tolong tu memang siapa-siapa pun ada. Di saat kita berdepan dengan kejahilan, di saat kita berdepan dengan orang yang semuanya amat tak betul, tiba-tiba kita nak bawa kebenaran, sama dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita akan berhadapan dengan perasaan begitu. Maka kita kena sabar dan mengharapkan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ke-16 Allah Ta'ala sebut. Ayat yang ke-16 ni itu Allah Ta'ala beri dalil tentang agama Quran. Agama ini adalah Quran dengan jelas. Maka kita nak tahu, kita kena tengok. Jadi bukan kita setakat baca saja, tapi kita kena faham. Ayat yang ke-16, wa kadzalika anzalna ayatin bayyinat, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Jadi kita kena faham bila Allah Ta'ala sebut bayyinat. Bayyinat ni maknanya keterangan yang jelas. Jelas. Mustahil apabila Quran itu diterangkan kepada kita, kita tak jelas lagi. Mustahil. Kerana Allah Ta'ala telah sebut Al-Quran ni bayyinat. Ayatnya sangat jelas. Kalau bab tauhid, dia sebut dengan secara jelas, tidak sembunyi, dan tidak jadi A, tidak jadi B, tidak jadi C. Tidak. Kalau A begitu je bab tauhid. Duk pegang situ. Mari mazhab mana pun berkhilaf masalah tauhid ni, tak ada nak berkhilaf banyak-banyak. Cuma berkhilaf cara nak faham berkenaan dengan tauhid itu. Kita kena pegang tauhid salaf. Oleh kerana salaf dekat dengan Nabi.
Tauhid yang tidak mentakwil ayat-ayat mutasyabihat, yang menyerah maknanya kepada Allah dan beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat. Itu satu benda yang senang daripada tauhid mentakwil. Kalau kita takwil banyak perkara, otak kita ni berfikir, lama-lama berfikir benda yang tak patut. Contohnya sebelum Tuhan duduk di Arash, anak duduk di mana? Tu fikir benda yang tak patut tu. Sepatutnya bila Ar-Rahman Al-Arsh istawa, kita kata Allah Ta'ala di Arash, kita beriman dengan ayat ini dan kita tidak takwil. Duduk macam mana pun, kunci dia laisa kamitslihi syai'. Itu tauhid salaf yang mudah untuk kita yakin. Sebab tu saya dah sebut dah awal-awal lagi, tauhid benda yang kena yakin, bukan benda kena fikir banyak. Bila ada dalil akli baru kita fikir. Akli anfaqi, akli anfusi yang kita sebut banyak dalam daurah tafsir kita dulu. Dalil kita sendiri Tuhan jadikan kita, ada dalil yang Tuhan suruh fikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu sendiri kamu tak tengok ke dalil-dalil kebesaran Allah Ta'ala. Wa fil laili, ada pada waktu malam, pada waktu siang, semua tu mempunyai dalil bahawa Allah Ta'ala yang mengurus dan mentadbir. Itu sahaja yang Allah Ta'ala bagi kita fikir. Duduk ke, tangan ke, turun ke, semua sekali tak payah fikir. Beriman tanpa takwil, sebagaimana para salaf beriman dan para salaf menerima. Sebab benda tu semua kita kena yakin. Tangan Allah, kita yakin tangan Allah. Duduknya Allah, kita yakin duduknya Allah. Cukup. Yang nak pergi korek lagi, yang nak pergi gali lagi, duduk macam mana, tangan macam mana, kalau sebut tangan sama dengan manusia, kalau sama dengan manusia bukan Tuhan. Tu tak perlu dah. Wah, habis Helio ya syarah tu. Tekak pun sakit. Helio pun habis. Anak murid pun tengah-nganga, tok guru pun tak faham. Orang kita ni kalau boleh ulah satu benda tu, dia kata, ustaz, dia kata saya belajar sifat 20 ni dekat 10 tahun. Allah, kejut saya. Macam mana boleh belajar 10 tahun sifat 20 ni? Benuk sangat, payah sangat nak faham. Mengaji sifat 20. Tanya Maulana kita mengaji di Afrika, mengaji sifat 20 juga dia. Nak tahu metod berapa bulan? Sebulan je habis. Nah, macam mana boleh bulan? Sebab tok guru tu lagi pusing, lagi banyak, lagi alim, lagi pusing, lagi banyak, lagi alim, lagi pusing, lagi alim. Lepas tu dia kata, tok guru saya tak faham. Tak faham. Sebenar-benar faham adalah mereka yang tak faham. Bengok anak murid kalau mana pun. Ada sebab gitu. Sebenar-benar hak faham tu mereka yang tak faham. Dia faham ni dua perkara dia panggil. Dia ada fahmu fahmin, dia ada fahmu ifhamin. Ada Allah Ta'ala bagi, ada Allah Ta'ala bagi kepada orang ni kefahaman semula jadi. Dia baca sikit je dia faham dah. Dia baca sikit je dia faham lebih. Itu anugerah Allah tu. Yang kedua, ada benda yang kita tidak akan faham kecuali kita difahamkan. Ini perlu pada petunjuk wahyu Allah ni. Kita tak faham benda tu. Bila Nabi sebut bahawa kita faham. Sahabat tidak faham benda tu. Sahabat tanya Nabi, baru dia faham. Fahmu ifhami. Ada satu lagi, mengajarlah apa-apa, tak faham-faham. Ni berat ni. Hal nombor 3 tu. Tu saya tambah lah tu. Katalah apa mengajar macam mana, ulah habis sejam serak tekak-tekak pun, tak faham situ lah. Ni payah. Ni kena mandi air bunga ke air basuh pinggan ke tak tahulah. Jenis tak faham ni, kata apa pun jenis tak faham. Dia payah. Ni susah. Tapi ada orang yang Allah Ta'ala bagi, kita sebut sikit tu, dia faham banyak, dia faham. Ada benda yang memang kita tidak boleh faham kecuali kita difahamkan. Itu syariat agama lah. Ada benda yang memang kita tak boleh faham. Kita faham setelah dia diberi faham.
Dia beri faham, baru kita boleh faham. Al-ghaibiyat kita tak faham, perkara-perkara gaib kita faham setelah ada orang yang beri kefahaman kepada kita, baru kita faham. Boleh nampak tu? Ni fahmin wa fahmu ifhamin tu dibahas. Tak silap saya, Syah Waliullah duk bahas benda tu, perkataan faham itu. Ada banyak 2, 3, 4 perkara lagi perkataan faham tu, tapi kita sebut sikit-sikit, sebut habis-habis modal lah, kita sebut sikit-sikit. Baik. Kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat wa anna Allah la yahdi wa anna Allah yahdi man yurid. Allah Taala boleh beri petunjuk pada siapa yang dia nak. Tapi Allah Taala beri petunjuk pada siapa yang dia nak, yang dia kehendaki, yang mana orang itu sendiri kehendaki kepada petunjuk. Bukan makna kalau dia tu tidak mahu pada petunjuk pun Tuhan nak bagi. Tak pelahak Tuhan nak bagi orang tak mahu pada petunjuk ni. Sebab tu Allah Ta'ala sebut bahawa Al-Quran mendatangkan keterangan yang nyata dan jelas. Maknanya Al-Bayyinat makna bukti. Bukti. Quran sebut dengan bukti. Apabila benda yang ada barang bukti, kita kena yakinlah sebab ada bukti. Tuan hakim di mahkamah nak selesai satu masalah, satu kes, dia tengok kepada bukti. Apabila ada bukti, maka adalah dia nak buat keputusan macam mana. Bukti jelas, mesti dia buat keputusan dengan berdasar kepada bukti. Baik, Al-Quran ini buktinya jelas, tapi Allah Ta'ala akan beri kepada siapa yang dia nak, yang nak kepada bukti, yang orang tu sendiri nak kepada hidayah. Bukan makna mu ni Tuhan nak pilih hidayah, sesak-sesak pun Tuhan ambil. Tak. Kerana ada manusia yang mana dia tu sendiri tidak mahu kepada al-bayyinat, Al-Quran, keterangan Al-Quran, dia tolak. Bila dia tolak, Allah Ta'ala sebut fatubi'a ala qulubihim hum la yafqahun. Allah Ta'ala cok hati dia dengan tidak faham, hum la yafqahun, dia hidup akan tak faham. Khatamallahu ala qulubihim, Tuhan tutup pintu hati dia. Fatubi'a ala qulubihim, Allah Ta'ala cok hati dia. Kalla bal rana ala qulubihim, Tuhan adakah penghadang di antara hidayah dengan hati dia, kerana dia sendiri tidak mahu pada hidayah. Maknanya Allah Ta'ala beri pada petunjuk pada siapa yang dia nak, itu orang yang dia kehendaki, yang mana orang tu sendiri berkehendak kepada hidayah dan mencari bukti yang jelas. Kalau orang tu nampak bukti jelas, dia lawan juga, no, tak ada hidayah bagi dia. Malahan Tuhan masuk hak tadi, ad-dalalul ba'id, itu kesesatan yang jauh. Ayat nombor 17, 2 ayat lagi. Innal ladzina amanu, sekali lagi Tuhan sebut orang beriman. Ayat ni takhwif, warning akhirat. Innal ladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Nabi SAW. Wal ladzina hadu, dan orang Yahudi. Was-sabiina, orang-orang as-sabiin. Tafsir Jalalain kata as-sabiin ini itu mazhab daripada agama Yahudi. Ada juga yang mengata bahawa dia ni pemuja-pemuja bintang, tapi tak jelas lah yang mana satu as-sabiin ini. Wan nasara, orang Nasrani yang beriman Nabi Isa dan juga kitab Injil dia. Wal majusi, dan orang majusi. Banyak disebut dalam ayat ni golongan majusi, orang yang menyembah gambar, menyembah macam-macam lah tok nenek dia. Walladzina asyraku, dan orang-orang yang syirik, musyrikin Mekah maknanya. Tapi musyrikin ni masuk semua sekali. Hak syirik sama ada Mekah ke Melayu ke apa, ke hak syirik semua sekali. Innallaha yafdilu bainahum yaumal qiyamah, keputusannya Allah Ta'ala akan beri keputusan pada hari kiamat. Baik, semua golongan-golongan tu jangan rasa selamat, kerana penghakiman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat kepada siapa yang mengaku dia betul. Baik, kalau kita tengok sini ayat mula-mula tadi, innal ladzina amanu, sungguhnya orang beriman. Betul lah orang beriman ni. Tapi walladzina hadu, orang Yahudi, dia kata dia betul juga. Was-sabiin, satu mazhab daripada Yahudi itu, as-sabiin, dia kata dia betul juga. Wan nasara, orang Nasara. Wal majus, orang Majusi kata dia betul. Waladzina asyraku, orang syirik, musyrikin Mekah yang menyembah roh nabi, malaikat, wali, jin kita sebut tu, dia kata dia betul. Semua kata betul. Kena ingat keputusan Allah, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah,
bahawa Allah akan beri keputusan pada hari kiamat. Kalau dia beriman, dia akan selamat. Tapi kalau tak beriman mengikut cara Allah, bukan ikut cara dia. Kita tengok satu-satu ni, orang beriman lah selamat. Kerana walladzina hadu Yahudi tak selamat, kerana mereka menyembunyikan kitab. Wasabi'i pun tak selamat juga. Sabi'i ni ada lagi mazhab dia ni. Kalau kita tengok dalam YouTube tu, dia nak dekat-dekat sama dengan Islam, tapi dia menolak kerasulan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah dia masih menunggu lagi Nabi di kalangan dia. Wan Nasara orang Kristian lagilah sesat. Wal Majusi orang sembah api, sembah berhala, sembah tok nenek. Walladzina asyraku, semua tu sesat. Tapi Allah kata, aku akan bagi hukumannya kepada hak sesat tadi. Kepada yang tidak sesat, innallaha ala kulli syai'in syahid, sesungguhnya Allah akan menyaksikan di atas segala sesuatu yang manusia buat. Baik. Ayat yang ke-18 adalah dalil akli yang kedua dalam surah ini. Kenapa Allah Ta'ala sahaja yang berhak disembah? Ini ayat akhir kita malam ni. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Adakah kamu tidak ketahui bahawa kepada Allah bersujud di langit dan di bumi? Semua makhluk sujud pada Allah Ta'ala. Mungkin faham wahai manusia. Semua. Malahan sel tubuh kita ni, jantung kita yang berdetik, darah kita yang mengalir, angin yang keluar masuk, semua sujud makna taat pada Allah. Taat pada Allah. Hari nak hujan bila, nak turun banjir bila, nak musim kemarau bila, buah nak masuk bila, buah nak keluar bunga bila, semuanya sujud pada Allah Ta'ala. Kamu tahu ke tak manusia? Wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal was syajara. Matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, bintang-bintang yang melata, semua makhluk ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada satu hadis daripada Abu Dhar bahawa Nabi SAW pernah bersabda, atadri aina tadhhabu hadhihi syams? Tahukah kamu ke mana matahari ini pergi? Abu Dhar menjawab, Allah dan Rasul sahaja mengetahui. Rasul kata, Nabi SAW kata bahawa sesungguhnya matahari ini pergi dan bersujud di bawah arash, kemudian diperintahkan lagi untuk terbit, lalu sudah dekat masanya akan diperintahkan kepadanya, kembalilah kamu ke arah yang kamu datang, yakni matahari akan terbit daripada arah barat. Itu pelakunya kiamat. Wa katsirun minan nas, dan sebahagian besar manusia taat pada Allah Ta'ala. Wa katsirun haqqa alaihi al-azab, dan banyak di antara manusia tertetapkan azab baginya pada yang tidak taat. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim, dan barang siapa yang dihinakan Allah, tidak ada seorang pun dapat memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, Allah Ta'ala boleh buat apa saja dia nak tanpa dapat persetujuan daripada manusia. Allah memuliakan siapa yang Allah Ta'ala nak, dan Allah Ta'ala hina pada siapa yang Allah Ta'ala nak. Walaupun manusia menghinakan dia, tapi Tuhan nak mulia, Tuhan mulia. Tuhan masuk dalam syurga, itu makna mulia. Allah Ta'ala atas muka dunia ni orang hina semua dia, tapi Tuhan nak mulia, Tuhan ambil dia masuk syurga. Atas muka dunia orang semua sanjung dia, orang muliakan dia, pangkat ada, gelaran ada, tapi Tuhan nak hina dia, Tuhan bubuh neraka. Itu hijab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kesimpulan daripada hari ini, orang yang taat berdasar pada perintah Allah Ta'ala, Nabi duk buat, dia buat, Nabi tak kata tak buat, maka syurgalah dia. Orang yang tidak taat pada Allah, maka tunggulah azab neraka Allah kepada dia. Wallahu Ta'ala a'lam. InsyaAllah kita sambung esok ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa fawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi